Assalamualaikum traders, this is Apit Traders. Untuk video kali ini aku nak buat sedikit post analysis untuk kotak KYM. Okay, so for your information, kotak KYM ni naik dengan banyak naik dalam 70%, 76% in just 2 weeks I think. 3 weeks lah, dalam 20 hari lah, dia naik dalam 70% dalam 20 hari. So macam mana kita as a trader kita nak cash this this move lah. Okay, dan kalau aku sendiri apa yang macam mana aku cash counter ni. Okay, first of all counter ni kita memang kena ada dalam kita punya scanner lah. Okay, sometimes bila mana kita buat scanning kan, yelah kat counter bursa kan ada beratus counter kan, apa 600 700 counter kan. So kalau scanning kita tak betul kan, tak betul, so there are possibility kita akan miss this counter lah. Okay, so untuk counter KYM ni okay, maybe kita boleh buat trade apa candle by candle analysis ya. Okay, so untuk counter KYM ni actually, okay, let's say kita ambil kat sini lah sebelum dia breakout kan, kat sini. So kalau kita perasan kat sini apa yang first yang kita nampak supposedly apa yang kita nampak adalah, korang perasan tak dekat sini? Dekat sini. Yang first yang aku nampak adalah this massive movement ni. Movement. Kau nampak movement kat sini. So this is the first tanda lah. Bagi aku this is the first tanda yang counter ni sebenarnya nak akan push lagi tinggi. Okay, masa bulan April tu dia dah buat massive movement dekat sini. So kat sini kalau kita tengok, kalau dari sini sampai sini dia dah naik 75%. Okay, 75%. So kita tahu bila mana counter dah yang naik tinggi banyak, macam aku cakap sebelum ni, aku banyak kali cakap, bila counter, kita nak cari counter yang ada momentum, counter yang dah naik banyak tau. So dekat sini dah naik 75%. Ada setengah orang dipikir bila counter tu dah naik 75%, dia akan jatuh dan dia takkan naik lagi. Tapi sebenarnya itu konsep yang salah sebenarnya. Konsep yang sebetulnya adalah counter yang naik tinggi akan naik lagi tinggi. Okay, akan naik lagi tinggi. Dan this is also validate by the volume itself. Kau nampak kat sini, you can probably see this volume lah, pada 1 April ni kan. Volume dia kat sini 5 juta, dan korang tak perlu tengok jauh-jauh, I mean 5 juta, korang just tengok volume sebelum dia. Cuba tengok volume sebelum dia kat sini kan. Volume sebelum dia sangat-sangat low. Dan tiba-tiba ada satu massive volume kat sini yang indicate yang counter ni ada. Bagi aku this is indicate yang counter ni ada jerung lah. Okay, so dia buat massive movement kat sini. This is the first criteria yang aku nampak, massive movement kat sini. And then bila mana kat sini kita tahu bulan 5 semua counter jatuh. Dan apa yang menyebabkan counter ni menarik adalah sebab apa? Bila dia jatuh, dia buat base. Okay, this is what we call as a base. Okay, base. Okay, yang ni kita tengok. Okay, massive movement. Okay, maybe aku boleh type this thing. Okay, first thing yang aku nampak kat sini, massive movement. Okay, kenaikan sebanyak, dia naik 70%. Kenaikan 70%. Okay, and then this is the first one. And the second one, lepas dia buat massive movement tu, kita semua tahu bulan 5 semua counter jatuh. Tetapi counter ni walaupun dia jatuh, dia buat base. Okay, dia buat base above 200 MA. 200 MA ni line warna biru ni kan. This is the thing yang kita boleh perasan very clear lah. Very clear indicate yang kat sini sebenarnya ada something yang orang cakap apa, something apa, ada orang support counter ni. Dia nak jatuh, dia naik balik. Jatuh, naik balik. So this is a very basic pattern lah, base pattern lah. So kat sini kalau perasan, lepas tu kat sini kalau korang monitor counter ni, actually korang boleh apa? Korang dah boleh lukis trend line kat sini. Very basic. Okay. And then kat sini korang boleh, dan another point kat sini yang aku nak buat adalah dia buat apa? Higher low punya pattern. So ingat, bila mana price ada this criteria and then suddenly dia buat higher low pattern. Okay, higher low ni apa? Higher low ni korang belajar sini apa tu higher low kan. So ada possibility yang counter ni hendak ubah trend.
Okay, hendak ubah trend. Okay, so korang semua tahu bulan 5, bulan 6 counter tak berapa cun. Okay, banyak kita tahu ramai yang terciduk kan. Aku pun terciduk bulan 5. Tapi start bulan Julai kat sini kan, kita nampak dah ada volume datang. Okay, so actually dekat sini sebenarnya this can be your first entry point lah. First entry point. Okay, so one of the reason aku cakap kat sini adalah sebab apa? Kau tengok volume dia lah. Volume dia, and then kalau nampak kat sini, sini pun price dah tight kan. Price kat sini dah tight. Dah tight, dah patut kat sini ada. So bagi aku this is the trigger candle lah. Okay. Tetapi untuk aku punya apa? Tapi seperti yang aku cakap sebelum ni, ingat sebelum korang nak trade this kind of breakout kan, this kind of breakout, korang kena check index dulu. Indeks KSCI kita adakah dia above 10 EMA ataupun tak? Dia punya 10 EMA adakah dia above 20 EMA ke tak? Sebab this is the first indicate. Okay, rules dia, rules when trading breakout kan. Breakout. First rule dia korang kena tengok apa? Korang kena tengok index dulu. KSCI index. KSCI index. Adakah is it above 20 EMA and 10 sorry, and 10 EMA above 20 MA. This is the first rule yang korang kena check dulu. Even though korang nampak sini breakout kan, dia breakout from this trend line kan. Sebelum korang nak beli, korang kena check benda ni dulu. Adakah index KSCI ni above 20, above adakah index above 10 EMA and 10 EMA above 20 EMA? Sebab apa? Bila mana kalau benda kalau kita check KSCI index and then dia follow this rule, kita punya probability untuk win in this counter akan menjadi lebih tinggi. Okay, kalau index ni bawah daripada 20 EMA, so it means that dia punya apa? Kita punya probability untuk win tu akan kurang. Okay, that's why kita kata index. Okay, this is aku punya rules lah. Okay, so dekat sini, for me, I think this one we can take this straight. Okay, sebab tengok volume ni cantik. Okay, tapi kenaikan dia, maybe dia punya volume ni agak anomaly sikit lah. Sebab apa, volume tinggi tapi naik 3% je kan. Maybe korang boleh nak tunggu next candle pun okey juga. So tapi terpulang pada korang. Okay. Dan tapi kalau korang tunggu next candle, memang korang terlepas lah. Sini dah 11%. So kalau kat sini kan, kalau aku entry kat sini, okay, so aku punya risiko, aku akan letak bawah dia punya 3 candle. Risiko aku hanya 4%. Dan even 4%, dan the next 2 days aku dah boleh achieve 3R dah. Okay, so very very low risk punya entry and very very high potential punya reward lah. Okay, so kalau aku akan entry kat sini. This is my entry here. Entry here. Okay, my entry here. Alright, so okay, so dekat sini aku nampak aku dah dapat 3R kan. Sini aku akan exit half of my position. So here I will exit half of my position. Okay, let's see here. Sell half. Okay, sell half. This one, this is my entry here. Sorry biar aku buat balik sekali. Kat sini aku entry masa dia breakout tu. Very simple breakout kan. Sangat simple, sangat mudah, senang nampak. First entry. Okay, so aku akan save half of my position, and another half aku akan just write the 20 EMA ataupun 10 EMA. Aku akan tengok keadaan lah. So kat sini aku just write. Tak ada apa-apa, aku just write. Even kalau korang kat sini pun sebenarnya korang nak save another half pun boleh. Okay, terpulang pada korang. Actually kat sini kan, kat sini pun korang boleh save another half. Sell half. This is what we call as mau cakap apa, sell into the strength lah. Okay, dan dekat sini kita nampak lah. Kat sini kita nampak ada big candle, big volume, sell volume. Dekat sini kita kena berhati-hati lah.
Dekat sini kita kena careful lah. Careful. Kat situ kita kena careful lah. Tapi untuk aku punya sistem, aku akan jual terus semua. Kalau price break 10 MA ataupun 20 MA, aku akan tengok keadaan macam mana. Okay, saat ni aku just hold lagi, hold lagi. Dekat sini memang out terus lah. Sini aku akan sell all. Sell all. Sell all. Yep, that's it. So kat sini sebenarnya, even with this uh, very short amount of period of time, korang dah boleh secure berapa persen ni? Okay, half 14%, another half lagi korang boleh dapat 28%. Okay, tapi kalau tadi korang jual dekat another half kat sini kan, korang dapat 57%. So, ramai orang anggap cara ini macam rugi tau. Sebab apa? Dia jual sikit, jual sikit, jual sikit. Terpulang pada korang, tapi bagi aku, this is the way yang sangat-sangat maybe agak slow, maybe orang cakap apa, kita ambil untung sikit-sikit kan, kita jual half, tapi ia selamat dan it's really works in the long term, I mean in the long run. Okay, so one of the thing yang aku belajar for the first years aku trade kan, kita kena ada long term mindset lah. Okay, macam dulu aku first start memang nak terus trade kaya kan, so tapi selepas aku dah bertahun aku trade ni, aku rasa tak perlu pun nak cepat pun jadi kaya. I mean nak buat profit ni, even kalau it takes me 10 years untuk buat consistent profit, I'm willing to do that dah. Okay, so I guess that's pretty much of it guys untuk video kali ni. Actually aku nak buat pendek je kan, tapi dah jadi panjang. Yelah dah banyak membebel kan. Okay, so I hope this analysis can help you guys lah. You know, to give you idea macam mana nak trade dalam dekat bursa. So, yep, aku harap video ni bermanfaat untuk korang. See you guys in the next video. Assalamualaikum.